advance class, mana yang dah masuk kelas hari Isnin hari tu kira kelas basic. So hari ni kita akan kita akan belajar macam mana kita punya pengalaman nak explore dalam MT4 lah. Okay, so topik saya share slide dulu. Okay, boleh nampak? Tuan Babang nampak? Nampak? Okay. Nampak. Okay, so topik hari ni kita akan cover untuk chapter uptrend dan downtrend. Macam ni kita nak kenal uptrend dengan downtrend. Lepas tu kita nak belajar macam mana untuk kita kenal, nak draw trend line. Lepas tu kita akan cover juga, tadi ada soalan pasal yang SNR. Kita akan beritahulah, kongsi sikit ilmu macam mana nak explore SNR. And then ada chart pattern. Chart pattern ni yang selalu kita jumpa lah dalam bila kita trade. Kita akan jumpa pattern-pattern yang sebab dia sentiasa berulang lah sebenarnya dalam market ni. So bila kita dah mahir chart pattern ni, kita perlu mata tu kena cekap lah. Bila kita nampak ini kita kenal lah, okay, ni dia akan pergi pada downtrend ataupun uptrend. Itu kita akan cover dalam chart pattern. And then money management ni kita nak beritahu berapa lot size yang yang perlulah, berapa layer nak masuk. Kalau lot size kecil $50 atau berapa layer boleh pergi, kalau $100 berapa layer boleh pergi. So nanti kita akan share sekali. And then the last part is yang buy and sell lah, cara kita buy and sell. Okay, untuk permulaan ni uptrend dengan downtrend dengan trend line, saya serahkan pada Tuan Bambang untuk share maklumat berkenaan uptrend, downtrend, dan yang last sekali lah buy and sell nanti. Okay, saya serahkan pada Tuan Bambang. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk topik pada malam ni kita advance class lah, jadi uptrend dan downtrend. Uptrend ni seperti kita maklum bahawa pasaran market berada dalam keadaan menaik, atau kita kata bull power lah. Dan sekiranya market dalam keadaan menurun, yang kita katakan bear atau bear power. Jadi untuk mengenali uptrend atau downtrend ada berbagai cara. Walaupun dalam advance pun dia ada banyak step lah. Tapi secara basicnya kita pergi pada yang biasa, di mana kita akan step pertama tu, ini cara basic. Sebab untuk melihat uptrend downtrend ni ada macam-macam. Tapi kita tengok yang basic, cuma yang lebih mudah untuk kita yang baru dalam gunakan MT4 ni. Jadi yang pertama sekarang ni kita akan tengok pada time frame H4 dengan H1. Ada juga yang lihat pada monthly, weekly, daily pun boleh juga. Ini bergantung pada cara untuk dorang untuk ada scalping, swing ataupun dia kira monthly lah. Tapi lebih mudah kita yang knowledge kita akan scalping. Kita pergi pada H4 dan H1. Jadi kita lihat macam contoh di sini lihat market ataupun kalau kita lihat di sini, kita melihat di sini kita akan lihat di sini ada arrow naik ke atas dan ada arrow naik ke bawah ni. Arrow ke bawah, arrow naik ke bawah pula, arrow turun ke bawah. Pada asasnya kita lihat, kalau kita tengok arrow, kita tengok pada candlestick, di mana kalau candlestick mula daripada bear bertukar kepada bull, dan kemudian dia akan, ataupun kita kata candlestick merah kepada candlestick biru, dan kita akan boleh lihat bahawa dia membuat daripada low kepada high dan kepada new high. Masa high, new high itu maksudnya semakin tinggi dan semakin tinggi.
dia tak menurun. Okey. Jadi di sini kita boleh katakan dia adalah satu trend uptrend. Ada juga yang menggunakan ada yang menggunakan moving average. Yang lain-lain ni kalau kita boleh nampak guna moving average. Normally untuk kita mengetahui uptrend atau downtrend, dia akan menggunakan sama ada moving average 200 atau moving average 150. Ada yang kata moving average 100, tapi 100 tu saya rasa lebih kurang ketepatannya, tapi kita akan pergi pada moving average 200 lah. Letak moving average 200, dia akan melihat sama ada benar chart pattern sekarang, chart ataupun pasaran sekarang uptrend atau downtrend. Jadi kita akan lihat di sini, boleh lihat dekat H4 ni, di mana kita lihat mula-mula kita punya candlestick ni dia pergi kepada uptrend, kemudian dia menurun pula setelah dia membuat ni kita boleh kata higher high lah di sini, dan kemudian dia menurun, dia bertukar kepada low dan membuat lower low dan higher low. Higher low dia higher tapi dia melow. Okey. Jadi kita melihat di sini ada penaikan dan penurunan. Jadi bila kita melihat market tu, kita boleh study. Kalau ada apa tak faham, tanya dalam chat. Kita boleh study lah. Okay, sekarang market ni berubah dalam uptrend atau downtrend. Kalau kita tengok kat H1 ni, kalau kita tengok daripada bawah ni, kita tahu bahawa market sekarang, mungkin bila kita buka MT4 tu, kita buka, baru kita nampak. Kita tengok dulu pada time frame besar. H4 atau H1. Tengok dulu sebelum kita entry lah. Tengok, adakah sekarang market uptrend atau downtrend. Dan sekarang market tengah uptrend lah untuk WTI. Kemudian untuk confirmation bahawa market ni uptrend atau downtrend, baru kita pergi kepada small time frame. Ketika pergi small time frame, kita akan nampak juga bahawa pergerakan candlestick tu menuju ke atas. Biasanya confirm lah sebab kita akan menggunakan time frame 5 bar sebagai confirmation dan time frame 5 M5. Melihat tu okey, ni time frame dia okey. Kita melihat time frame, bila kita melihat pada time frame kecil, kita confirmation kan. Lepas tu kemungkinan kita akan jumpa lah ABC ke, ataupun kita akan lihat memang ada new high and new high, dan kita melihat dia break resistance. Bila dia dah break resistance tu, dan resistance tu become support, dan sini dia atas. Kemudian baru kita draw trend line. Trend line to reconfirm the market. Maksudnya kita akan tarik dua yang kalau menaik tu, dua yang atas menaik, yang daripada bawah tu low and new low, dan kita akan tarik. Macam mana kita nak draw trend line. Okay. Kita akan draw trend line ni mulai daripada mula-mula kita tengok pada end higher atau low price current trend. Lepas tu kita ambil ada 2 atau 3 point daripada candlestick touch trend line tu. Kalau kita nampak ada candlestick dia dah cross daripada trend line tu, maksudnya trend akan berubah lah. Tapi tak semestinya confirm. Kadang-kadang kita lihat hanya shadow je. Kalau shadow tak. Tapi selalunya kena body. Candle body cross. Lepas tu kita tunggu. Dia akan patah balik. Sebab dia akan test balik. Dan baru dia akan pergi naik ke atas. Dari sini tengok dia punya breakout. Mula dah breakout. Bila kita nampak dia dah breakout. Dan kemudian dia akan test balik tempat yang dia breakout. Itu sebenarnya. Masa dia test balik tempat dia breakout tu, itulah sepatutnya entry yang kita boleh masuk. Kita nak masuk entry kita. Tapi ada juga yang dia breakout, orang dah masuk, tapi kita masuk satu lot kecil. Kita masuk satu lot kecil, kita tengok adakah market akan pergi. Sebab kadang-kadang dia akan terus pergi fly. Tapi normally memang dia akan test balik tempat dia breakout. Kemudian baru dia akan naik. Confirm lah masa bila dia test balik, dan dia baru akan naik.
Mean dia daripada downtrend dia berubah kepada uptrend. Jadi kita draw ini untuk downtrend, kita draw line ni untuk downtrend. Jadi kita tahu okey sekarang market tak melepasi downtrend ni. Bila market tak melepasi downtrend ni, jadi kita tahu market sekarang berada dalam downtrend, belum lagi uptrend. Tapi bila dia sampai je kat trade line ni, this is indication untuk kita atau kita punya maklumat sama ada market ni akan berubah atau tidak. Kalau kita lihat yang kedua ni, daripada puncak pertama pada puncak kedua, maksudnya dia buat pada high pada lower high. Bila dia masih lagi turun. Kemudian dia pergi lagi dan baru dia breakout. Dia breakout body dan breakout candle. Kadang-kadang dia breakout tu kita kena tunggu lah. Sama dia breakout body atau breakout candle. Yang kita boleh nampak di mana kadang-kadang shadow je. Dia tak dia shadow je. Dia tak breakout lagi body. Nampak yang keduanya puncak ni hanya shadow breakout. So dia masih lagi turun. Dan bila dia turun, kita sell lah. Dan kalau dia naik, kita akan berubah, kita akan pergi pada buy. Ada rasa macam ini secara basicnya lah. Dan sama juga, trade line selalu kita akan buat dekat H1. Sebab kita akan main untuk MT4, kita akan main untuk M5 atau M1. Tapi kalau kita nak pergi, kalau pada swing ke apa, kita pergilah daily boleh, weekly boleh, monthly boleh. Kalau tak, tapi kita ni modal kecil-kecil ni, kita main M5, M1, kita just clumping, kita ambil sikit-sikit. Jadi kita grow daripada small account kepada besar. Jadi dari sini kita lihat cara kita dah tarik trade line tu. Daripada tarik trade line ni, kalau dekat MT4 tu dia ada lukis tepi kiri tu dia tulis lah ada garis-garis tu. Garis lurus, garis lintang-lintang macam ni ambil. Okey. Jadi boleh faham tak setakat ni? Faham lah. Sorry ada soalan boleh tanya dekat ruangan chat. Ada apa Mr. Shureh? Okay. Tadi you cakap bila dia dah break trend line tu, then dia taruh always wait for correction or breakout. Yang lepas dia naik balik dekat trend line tu, dia tak turun bawah lagi, tak break trend line tu, dia naik balik tu. Jadi yang arrow yang tu, kawasan tu ke kita nak buy tu? Betul. Jadi kalau kita lihat dekat kawasan ni dia dah breakout. Kemudian boleh tolong tunjuk you punya mouse tu dekat tempat tu tempat saya tak nampak. Okey, kalau nampak tak? Sekarang baru nampak. Mula dia dah breakout. First mula dia breakout shadow, kemudian dia breakout body. Okay. Once dia dah breakout body tu dia kata wait, kita akan tunggu. Sama ada dia buat correction, dia akan naik atau dia akan turun. Selalunya dia akan, kalau kita lihat candle pertama, kedua, ketiga, keempat kita nampak dia naik. Kelima, keenam, ketujuh, nampak dia dah mula turun balik ni. Nampak dia turun balik. Ke-8, ke-9, ke-10 nampak dia turun tu. Yang ke-10 kita tengok dia tak break balik line yang trade line yang kita dah tarik tadi. Then kita start entry kat situ. Sebab dia akan test balik tempat dia breakout. Dia kata wait for correction tu maksudnya dia akan test balik tempat dia breakout tu. Maksudnya pasaran tu dah mula berubah. This is the higher low kat sini. Ini saya faham. Lagi satu tu, bila saya tengok dekat kita punya MT4. Bukan yang dia orang bagi signal tu, dia cakap now time to masuk entry. Dia cakap masuk entry. Jadi kita kena pergi dekat kita punya market execution tu. So just tekan buy je ke apa? Itu yang
confused tu. Okay, normally kalau saya tahu signal dia akan bagi kat mana dia punya buy, kata 87, Ya, 87.560. itu Jadi ada. kita tengok, betul kan? Dia akan bagi price. Kadang-kadang Masuk. kadang-kadang bila tak ada tu, dia tak ada langsung macam tadi tu, Encik Moha tu, Encik Moha yang tadi bagi tu kan. Betul. Dia cakap okay, sekarang you boleh masuk buy ke, buy sell ke macam itu. Tak ada bagi take profit TP dengan SL dia tak bagi kan. Kalau katakan tak bagi, bila dia orang cakap okay, sekarang ada dia dah lukis lah box tu, okay ni time untuk nak masuk entry. Okay, yang tu buy, katakan entry buy. Jadi kita just pergi dekat kita punya market execution tu, bila yang kita nak buat buy dekat market execution tu, bila candle ni dah break dan naik macam itu ke ataupun bila? Itu yang saya tak faham. Okey, izinkan saya jawab soalan ni, boleh Tuan Eddie? Boleh. Okey. Boleh tak boleh? Alright. So untuk persoalan tuan, siapa yang bertanya tadi? Minta maaf. Suresh. Suresh. Okay. During that kind of conditions, normally the signal provider will either ask you to entry your position, either buy or sell now. Yes. Yeah. Right. So whenever they say that, you just entry it now. Okay. Doesn't matter whether the candle has closed or not, because normally sometimes the signal provider will filter to a lower time frame. For example, they look at the positions or they look at the candlestick at M5, for example, but then they filter it down to M1. Okay. You see? All right. So during that time, the M1 candlestick has already completed. Yes. So before it happens in the M5 time frame, it will happen in M1 first. Okay. So whenever they say buy now or dah boleh buy sekarang, dah boleh entry sekarang, you just do it. Provided that you do it immediately. In other words, if the signal came out, for example, if the signal came out at 8:35. Okay, if you just look at the phone or you look at the signals, it was 5 or 10 minutes ago, please don't enter anymore. Okay, got it. All right, so you have to enter it right there and then. Okay, give or take about 30 to 1 minutes is okay. But if later than that, might as well you wait for the price to come back at the position where they said that it's okay to entry there. For example, if they say buy at 89.350, so you just have to wait until the candlestick goes down or goes up again to that level to make another entry. Okay, so when they say entry only, so immediately if you able to enter, do the entries immediately right after they say, so we just go to the market execution, just press buy, that's all. Exactly. All right, I got it now. All right, thank you. Thank you very much. Yeah, no worries. Boleh berkenan sikit Tuan Zarif ni siapa? Tuan Zarif ni salah satu signal provider kita. Terima kasih Tuan Zarif. Sama-sama kasih Abang Eddie. Tadi saya ada nampak ada Syam Alin angkat tangan tadi. Ya. Okey, boleh teruskan. Okey, sekarang saya nak share berkenaan support dan resistance. Support dan resistance ni kita kena tahu, kita nak tahu macam mana pergerakan market pada ketika itulah, sama ada dia akan pergi kepada uptrend ataupun downtrend. Okey, dan dekat mana dia punya maksimum limit, dia akan pergi naik ataupun turun. So untuk kalau kita tengok pada chart kat depan ni, resistance ni kita kena faham bahawa dia adalah ibarat shilling kita. Harga paling tinggi market naik pada hari itu. Okay. So contohnya kalau kata you buka MT4, you nak trade pukul 9 pagi. So you pergi dekat H4 ataupun H1 tadi, you tengok
harga yang paling tinggi pada hari itu. Tengok pada candle maksimum dia naik sampai mana, dan kat situ you boleh draw dia punya resistance. Itu maksudnya lah line paling harga paling tinggi shilling. Okay, and then you boleh draw untuk support. Macam mana nak cari support? Kita tengok harga yang paling rendah pada hari itu. Kalau kata you masuk pagi ya, pukul 9 pagi kan. So you dah draw siap-siap. Okay, so okay, ini cara kita nak cari resistance. Saya explain sikit berkenaan resistance. So kita boleh tengok bila market naik, ini harga yang paling tinggi. Ni belum berlaku lah. Sekiranya belum berlaku. Okay. So kita dah boleh draw first resistance kat sini. Okay, ini adalah resistance zone yang kita akan marking. Okay. Harga yang paling tinggi pada hari itu. Pada ketika itulah. Pada ketika itu. Okay. Then market akan buat penurunan. Okay. Market akan buat penurunan dan dia akan naik. Bila dia naik, bermakna sini kita dah consider first touch. Okay. Point yang pertama. Sebab kita kat sini valid resistance minimum mesti ada 2 touch. Kalau 3 lagi bagus. Okay. So minimum kalau 1 dia tak cukup kuat. Okay. So kita kena tengok at least mesti ada 2 touch. So bila market try test balik resistance kita dan dia tak melepasi zone resistance yang kita dah draw tadi, bermakna ini consider kita punya resistance yang kuat. So kita boleh tengok the next market dia akan menurun. Okay. Dan dia try lagi sekali. Bila dia dah try lagi sekali, bermakna kat sini kita dah nampak dah 3 kali market cuba test kita punya resistance. First point, second point, third point. So bila dia dah test kali ketiga dan tak tembus, bermakna dia akan terus fly ke bawah, turun ke bawah. So kita dah tahu kat sini adalah pada ketika itu kita kena masuk, kita kena trade untuk sell lah. Okay. Kita kena masuk entry sell. Sebab kita dah nampak market menurun. So lagi satu, macam mana kita nak cari, orang kata macam mana nak masuk buy, macam mana nak masuk sell. Bermakna bila market very strong dekat kita punya resistance, kita memang tunggu peluang untuk entry sell sahaja. Okay. Kalau nak masuk buy, contohnya kat sini nak masuk buy boleh, tapi kalau kita expert, kita boleh jaga kita punya money management, tak ada masalah. Kita very good in scalping, tak ada masalah. Tapi kalau yang beginner baru-baru, kita pegang pada prinsip resistance ni, kita tengok memang market dia tak lepas dan dia akan terus menurun. So kita just fokus pada sell saja. Okay. Sama juga kalau pada support, okay. Bila dia menurun, market menurun daripada atas, menurun dia first touch. Kita dah draw harga paling rendah pada ketika itu, kita dah draw di sini. Okay, kita dah draw. So bila kita dah draw, first touch, and then market akan test balik. Okay, dia akan test balik, naik dan dia akan turun. Bila dia turun kali kedua, dia tak lepas juga, dia akan naik. Okay, so ini ada ketika je kalau orang yang scalping dia boleh ambil lah. Kat sini mungkin dah boleh dapat 10 pip. Kalau kat M4 M5 ni dah boleh dapat ni. 10 pip dah boleh dapat. Tapi market dia akan test lagi sekali. Bila dia test kali ketiga, lepas tu dia akan fly terus naik ke atas. So sebab kita dah nampak dekat sini first touch, second touch dah consider very good support zone yang kita dah draw. So bila dia touch kali ketiga, kita akan terus masuk ke buy. So macam saya cakap tadi, untuk resistance kita fokus untuk entry sell. Dan bila market pergi kepada kita punya support zone, dia akan pergi kepada, kita akan masuk pada entry buy. Okay. Okay. Ulang lagi sekali Okey, kejap Okey. Kita tengok resistance ni. Resistance kita fokus untuk entry sell. Okey, bermakna bila kita nak, macam mana kita nak draw entry kita punya resistance zone ni, kita tengok harga yang paling tinggi pada ketika itu dan kita draw the line. Okey. Bila kita dah draw the line, kita akan tengok pergerakan market. First touch, dia cuba tembus kita punya resistance zone, tak lepas, lepas tu dia turun balik.
dan dia try lagi sekali. Bila try lagi sekali kita dah nampak 2 touch sebab kita tahu prinsip dia resistance valid bila ada minimum 2 touch, 2 touch. Okay, so 1 touch, 2 touch dan market akan turun. Tapi dia belum turun betul-betul lah, dia akan try lagi sekali. Bila dah try lagi sekali, zone touch yang ketiga, dia tetap tak lepas kita punya resistance zone, dia akan terus turun ke bawah. So kita dah boleh fokus kat sini, kita dah boleh entry sell dan kita punya stop loss SL kita boleh letak atas sikit. So kita try to minimize kita punya risk lah, kita punya SL ni. Okay, kat atas ni. Okay, so sama juga kalau kita dah draw untuk support. Okay, support ni kita memang fokus untuk cari entry untuk buy. Okay, so bila market dah turun, market tengah turun, jadi kita tengok ini adalah harga yang paling rendah pada ketika itu. Dia buat breakout, okay, dia naik. Okay, ini dah consider first touch, kita dah draw kita punya support zone. Second touch, dia menaik tapi dia akan buat dia akan buat resistance kat sini, dia akan cuba turun lagi sekali. So bila dia try test kita punya support zone yang kali ketiga, tak melepasi juga, dan dia akan terus naik. Okay, ini secara prinsipnya lah untuk support dengan resistance. Okay, take profit berapa? Take profit berapa you boleh tengok you punya money management ataupun you boleh guna Fibonacci. Okay, tu nanti kita akan cover macam mana berapa banyak profit kita nak ambil lah. Okay. Okay, so ini antara contoh. Okay, bila market dia pada bawah, okay, dia naik, dia try, ini first touch, okay, dia dah naik, kita dah draw kita punya resistance line kat sini. Ini first touch, dia try lagi sekali. So ini kita punya support line, ini kita punya resistance line. Ini kita punya ceiling, ini kita punya lantai. Okay. Okay, so bila dia dah first touch, dia akan try, market akan test kita punya support line. Akan turun tapi tak melepasi juga. Dia try lagi sekali kita punya resistance. So bila dah ada 3 touch, dia memang 3 kali dia try kita punya resistance, kita punya ceiling ni tak lepas, dia akan terus turun. Turun. So sama juga dekat sinilah. Okay. Okay, chart pattern chart pattern ni ini adalah pattern, chart pattern yang selalu kita jumpa bila kita entry dalam market, kita trade. Okay, so ini tak perlulah saya nak explain lah. Dia lebih kepada kita punya decision making lah, sama ada kita nak continue buy ataupun sell. Saya tunjuk beberapa chart pattern yang selalu kita jumpa. Okay, ini ascending triangle. Okay, bila market dia naik, okay, bila market naik, dia sebenarnya kita nampak dia naik tapi dia buat breakout. Lepas tu kita dah boleh draw kita punya trend line kat sini. Kita nak tengok betul ke sama ada dia terus turun ataupun dia terus naik. So kalau kita nampak pattern candle macam ni, bermakna dia akan terus breakout dan dia akan terus fly ke atas. Sama juga macam trading triangle ni. Okay, dia daripada atas, okay, dia cuba buat breakout. Okay, kita mungkin nampak dia macam nak naik tapi sebenarnya dia belum naik lagi. So kita tengok kali kedua, one touch, second touch, third touch, dia tak melepasi line, trend line yang kita dah draw, dia akan terus breakout ke bawah. Okay. Ni, kalau siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar lah. Okay, mana tahu boleh jumpa, tapi ni boleh Google lah. Siapa yang buka speaker tu, boleh tolong tutup. Saya tolong mute kan. Okey dah. Okey. Okey. Second chart pattern yang famous kita jumpa double bottom dengan double top. Kadang-kadang kita punya signal provider ada pun mention dalam signal group tu. Okey, sekarang dah jumpa double bottom ataupun double top. Ni dah rupa dia. Okey. Bila berlaku W. Okey. W sini
candle membentuk perkataan W. Okey, bermakna kita tahu bila kita try test double bottom dekat sini, then dia akan terus naik kepada uptrend, bullish reversal lah. Dia ni consider dia daripada downtrend dia turun. Dia test satu, one touch, test kita punya resistance, tak lepas, test lagi sekali, tak lepas juga, support, dan dia terus naik. Dia naik, once dia naik, ni confirm kita dah nampak. Bila kita dah nampak sini, kita tunggu. Sama ada, kalau dia melepasi ni, betul lah ni double bottom kita punya. So sama juga double top. Daripada atas, dia try, first touch, dia turun, test kita punya support, dia naik lagi sekali, dan kalau tak lepas, dia terus turun ke bawah. Okay. Okey, satu lagi chart pattern yang famous juga, kita boleh nampak head and shoulder. Okey, head and shoulder ni kita nampak ini dia punya shoulder lah, left shoulder. Okey, dia akan ada satu, dia naik paling tinggi, ni kita consider head. Dia test lagi sekali kita punya support, dia naik. So ni consider kita punya right shoulder, maknanya dia naik tak tinggi melepasi head. Okey, so bila dia tak melepasi head, maknanya dia akan terus pergi kepada downtrend. Okey, so sama juga reversal head and shoulder. Okey, ini selalu kita jumpa sebenarnya. Kalau siapa yang mata dah cekap tengok candlestick, dia akan nampak lah. Okey, so ini untuk reversal head and shoulder. Okey, the test kita punya resistance 2 kali test. Okey, kita boleh nampak ni beza left shoulder dengan right shoulder, dia tak akan melepasi head. Okey, bila dia tak melepasi head, bermakna ini kita dah nampak dah. Ini pattern head and shoulder. Okey, dan reversal lah. So kalau dia di bawah macam ni W, W pattern W macam ni, kita dah nampak ni adalah head and shoulder untuk uptrend. Kalau dia berbentuk macam M ni, okey, ini kita dah nampak dia akan pergi kepada downtrend. Okey. Okey, ni pun ada satu juga. Okey, ini ada pattern untuk apa? Peanut. Okey, dengan wedges. Kita boleh nampak kat sini dia naik, dia touch, breakout dan dia terus pergi kepada uptrend. Okey. Ini pun sama juga, rising wedges. Okay, dia breakout dan dia akan terus kepada downtrend. Okay. Okay. Next, saya nak sentuh pasal money management. Okay. Money management, kita tengok kalau kita depo $50, okay. Selalunya kita akan masuk lot size 0.01. Okey, ini kita yang paling selamat lah. Okey, ini berbeza sikit apa? Okey, kita kalau kita masuk $50, so kita masuk $50, selalunya kita akan trade dalam 0.01. Kita try to minimize kita punya risk. Okey. Dan kalau boleh jangan tambahlah 2 layer ke 3 layer kat sini sebab kita belum grow lagi kita punya apa modal kita ni $50 ni. So bila kita masuk low risk 0.01, kita boleh jaga kita punya stop loss paling banyak pun dalam 30 pip ke 40 pip. Okey. Kalau tapi bergantung pada individu lah. Ada individu dia willing untuk letak SL dia, stop loss dia sampai ke 40 pip. Maknanya kalau 40 pip you akan, kalau terkena SL you akan loss dalam $4 kat situ. Okey. So sama juga kalau kata you dah grow you punya apa ni modal $50 dah grow ke $100, mungkin you dah boleh tambah lot size 0.05. Okey, ini sekadar panduan lah. Okey. Sekadar panduan supaya kita tak nak new trader, newbies
dia cepat MC. Okay. So kalau boleh you jaga gitu. Ini recommendation money management lah. Okay, yang biasa kita propose ataupun recommend pada newbies. Okay, kita boleh tengok sini kalau kata you masuk $100 pun kita still boleh maintain 0.01, kita grow kita punya modal sampai ke $200. Bila you dah achieve $200 barulah you boleh sesuai untuk masuk 0.01. Okey, dekat sini you dah boleh tambah layer lah, dua layer mungkin ataupun 3 layer sekali entry. Tapi kalau boleh jagalah stop loss, make sure itu prinsip kena letak. Jangan tak letak stop loss lah. Okey. Tak letak TP tak apa, you boleh manual tutup kan. Kalau you nak set pun tak ada masalah. You nak ambil dalam 20 pip, 30 pip ke 40 pip ke tutup pulang untuk profit, tapi untuk stop loss ni kena jaga betul-betul lah. Kalau boleh jangan tak letak lah tu, itu consider wajib lah kena letak stop loss tu. Sebab kita tak nak you loss walaupun pattern market dah tukar arah, you still nak hold, kita tak galakkan lah. Okay. So sama jugalah. Okay. So kita kat sini kita beritahu, okay, penggunaan lot size ni dia memang memberi impact. Okay. So lagi besar lot size, lagi besar risk. Okay. So sama sebab dia punya sekali dia telan, memang dia telan banyak lah. Okay. Tapi dia boleh bagi high reward. Tapi that's why you kena jaga betul-betul lah you punya money management. Okay. Okay. So saya dah cover untuk kita dah cover untuk uptrend, downtrend, trend line, SNR, chart pattern dengan money management. Okay. Ada soalan setakat ni? Encik Bambang. Sila. Teruskan. Saya cuma nak tanya je lah. Ada tak apa-apa kelas yang you conduct yang menggunakan chart yang macam real chart tau? Macam sekarang yang saya tengok tu mungkin ada drawing punya chart tau. Jadi memang drawing punya chart mungkin ada 3 top ke apa ke, macam resistance strong, resistance zone ada 3 resistance, support zone ada 3 support macam itu kan. Itu yang kita tengok tu macam lukis. Kalau kita nak tengok daripada actual punya graph, you ada conduct apa-apa kelas macam itu tak? Itu kita akan buat masa live trade lah selalunya. Kalau you join live trade, selalunya signal provider dia akan tunjuk okey, tak apa, kita ada cover yang last kali tu buy and sell. Nanti Cik Bambang akan tunjuk buka MT4, so you boleh tengok kita jumpa ke tak lah yang double top ke double bottom tadi kan. Okey, terima kasih. Okey, alright. So kalau tak ada soalan, kita proceed ke buy and sell. Tuan. Saya nak tanya sikit lah, macam mana kita nak confirmkan yang SNR tu kan dia the latest as support ataupun the highest resistance yang chart tu boleh, yang price tu boleh pergi untuk at certain time tu lah, pada masa-masa itu. Macam mana kita nak confirmkan ada petunjuk ke, ada apa indication ke? Petunjuk macam saya cakap tadi, sebelum you nak entry market, you boleh tengok dekat H1 dulu. So dekat situ you boleh nampak. Nanti Tuan Bambang akan tunjukkan live live trade. Okay. You boleh, selalunya kita akan tengok dekat H1. Dekat situ kita akan nampak harga paling tinggi dan harga paling rendah pada ketika itulah. So dekat situ you dah boleh start marking support dengan resistance you. So you dari situ you boleh nampak market sebenarnya nak pergi ke mana. Dia dah turun ke bawah rapat dengan you punya support, ataupun dia dah naik ke atas dah rapat dengan you punya resistance. So kalau dah terlampau rapat dengan resistance, janganlah you pergi entry buy, sebab kita dah faham tadi bila dia candle dah rapat dengan kita punya resistance, kita dah standby untuk entry sell kan.
So sama juga kalau dia turun ke support, kita dah ready untuk entry buy macam tu. So you boleh, maknanya kita kena tengok support dan resistance yang sebelum tu ya. okay, tak apa, nanti Tuan Bambang akan tunjukkan macam mana kita nak start marking support dengan resistance tu. Kejap lagi. Terima kasih. Boleh? Okey, sama. Dia pip ni. Kita nak tunjuk kat chat nanti kot, nanti Bambang boleh tunjuk. Nanti Bambang boleh tunjuk kat chat. Okey, kita proceed pada ni lah, pada chat lah. Saya stop share dulu, saya bagi Bambang share. Kejap Tuan Harry boleh buat co-host pada Bambang tak? Boleh. Terima kasih. Dapat Bambang? Saya nak share. Sekejap sini dulu. Duduk sebelah-sebelah. Okay, ini kita punya screen kita punya MT4. Dan ini kita berada dekat time frame M1. Okay, seperti yang Tuan Eddie maklumkan bahawa, okay, padam dulu. Dan lain ni saya padam dulu. Okay, biru bull, merah bear. Okay, untuk first nak cari support and resistance, kita pergi pada H1 dan kita nampak di sini, kita akan tandakan, kita akan pergi dekat draw horizontal line. Okay, normally kita akan tukar candlestick kepada line. Nampak line. Jadi kita nampak bucu-bucu ni, sekarang ni market berada di sini. Jadi kita akan nampak bucu sebelum, di mana di situ sama ada market berubah. Okey, jadi kita akan tandakan. Kalau lihat di sini secara ini pada time frame H1 Kita ambil time frame H1, mudah je. Kita akan pergi kepada draw horizontal line, kita akan draw horizontal line. Ini adalah support. Kita boleh lihat support. Di mana dia pergi, dia break, dia patah balik dan dia tak jadi. Boleh kita katakan ni antara strong support. Okey. Kita boleh tanda pada body atau shadow. Untuk kita saya tukar pada chart, kita nampak pada body. Tandakan pada body. Kita tak tanda pada shadow. Okay, dan di sini kita akan juga lihat di mana strong resistance. Ini kita nampak, kita ambil horizontal line ni, draw horizontal line. Kita pergi, okay, ini sekarang market, kita pergi 2 ke belakang, kita nampak 1, 2. Jadi kita markingkan. Okay, jadi kita dapat lihat di sini pada market trade ni, kalau pada 87881 ada satu strong juga resistance. Okay, kita buka pada candlestick, kita nampak bahawa market pada sini dia akan break dan di atas pun ada satu resistance. Okay, nampak tak? Okay, dan kita juga boleh okey, pada H1 ni kita pergi kita tengok, okey, dalam keadaan kita boleh juga kita pergi ke belakang, kita lihat, okey, katalah contoh support ni contoh support ni, kita lihat di belakang pun memang dia adalah strong juga, mana market pergi pada sini dan dia akan bounce up balik. Tapi bila dia break support ni, dia akan pergi pada new support yang kita akan lihat new support yang baru. Okey, di sini kita akan lihat, kita boleh lihat di mana market sekarang berada atas resistance yang saya dah tanda tadi, 88804. Okey, kita dapat lihat di sini
8804 dekat sini. Dekat sini sampai strong, kita panggil resistant. Nah, kita nampak ni dia pergi turun balik. Dia pergi, kita dah tahu ni bila confirm 2 kali dia pergi, dia tak melepasi resistant ni, dan maksudnya dia akan turun. Tapi actually sekarang pada orang H1 kita nampak market pada sideway lah. Tapi bila kita pergi pada M5, kita nampak yang saya tanda tadi mungkin pada jarak yang agak jauh. 8400 tu di bawah. Jadi kalau pergi H1, nampak dia dekat lah. Sebenarnya dia jauh daripada 88 pergi ke 87. Okay. Jauh. Kalau pergi kepada M5, M15 pun kita nampak jarak yang jauh. Sekarang bila pergi pada resistance di atas, dia tak lepas, dia akan turun balik pada support sebelum. Support sebelum. Dia hasil support sebelum. Satu support sebelum. H1 ni, dia akan pergi pada support sebelum. Okay. Jadi bila kita pergi ke M5, kita dah tahu dia akan pergi pada support sebelum. Ya, bila di sini kita akan lihat sama ada dia break atau dia patah balik ke atas. Kalau dia break, support ni akan jadi resistant. Dan kiranya dia tidak break, dia akan jadi strong support. Sebab dia dah 2 kali dia test, jadi strong support, dan dia akan pergi balik pada resistant di atas. Dan sama ada dia akan terus naik ataupun dia turun juga sekali lagi. Dan 3 kali dia tak dapat break support, dia akan pergi pada, dia akan naik ke atas. Mana tu? Okay. Dia akan pergi ke sini. Jadi ini. Jadi sini ada satu dah. Dia akan pergi. Kita ada M5 Dia akan pergi sini sama ada dia break atau tidak. Atau dia akan terus naik balik. Test balik resisten ke atas. Maksudnya kalau dia dah 2. Kalau dia tak lepas, dia akan turun balik. Dan bila dia naik ini, dia akan fly terus. Sudah 1, 2, ini menjadi strong support. Ini dia akan naik terus. Kemudian bila dia dah nak naik terus tu, kita tahulah kita akan tarik Fibo apa semua untuk kita tahu dia punya ke mana dia akan stop. Contoh, cara kita nak entry. Bila kita buka, sekarang kita buka M5, M1. Buka M1 kita dah nampak bahawa market dah turun. Kita buka M5. Tapi untuk confirmation kita akan pergi M15 dengan H1. Bila kita lihat, sekejap. Pilih. Okey tak? Setakat ni faham support resistance? Boleh ulang semula, tadi dia loading lah tuan. Tak apa dengar lah. Tak dengar. Oh. Tuan Heri, ada delay ke Tuan Heri? Delay apa? Ada delay ke Tuan Zarif? Tak ada, saya dengar clear. Clear kan? Line internet. Mungkin itulah internet yang tuan tadi tu lah yang cakap delay tu. Minta tolong kalau boleh ulang semula boleh tak yang macam mana nak tadi tu. Macam mana nak apa tu? Selepas yang tuan terangkan yang 3 kali test ni dia naik, lepas tu dia nak buat apa yang nak cari, nak macam mana. Okey, dia macam ni tuan. Sorry lah Tuan Bambang, saya nak ni sikit. Tuan faham tak pasal support and resistance? Okay, saya dah faham lah. Cumanya dah nak cara nak masuk enter cell. Okey. Okey. So okey, tak apa. So support tu apa dia tuan? Tu lantai lah. Lantai. Okey. Resistance? Itu ceiling lah. Okey. Ceiling. Okey, yang tu tuan faham jelas nah. Okey, cantik. Dia macam ni. Untuk price naik lebih tinggi daripada resistance, kena bayangkan yang
resistance tu macam satu papan. Okay, lagi banyak kali kita tumbuk dia, lagi banyak kali kita cuba pecahkan dia, sekali kita naik, kita terantuk kepala. Maksudnya papan tu kuat lah. Dia turun balik. Kali kedua kita cuba lagi sekali naik, sama juga, terantuk juga. Tu kali kedua kita sampai di level yang sama. So far tuan jelas tak lagi apa yang saya cuba nak sampaikan ni? Okay, faham. Alright. Okay, so still lagi tak boleh nak pecahkan. Tapi dia punya kekuatan tu mungkin dah berkurangan. Okay, so dia cuba naik sekali lagi, kali ketiga dia sampai di level resistance tu. Kalau kali ketiga tu dia tak berjaya pecah juga, selalunya kali ketiga lah, tapi dia boleh jadi kali keempat ataupun kali kelima. Tapi kebiasaannya kali ketiga ataupun kali keempat ni lah. Kalau kali ketiga ataupun kali keempat, dia cuba naik ke atas tapi tidak berjaya melebihi level resistance tu lagi, dia akan turun. So kebiasaannya, apabila price sampai ke level resistance, kita akan cuba untuk mencari peluang sell. Begitu juga sebaliknya. Sekiranya price berada di level support ataupun lantai, kita akan mencari peluang untuk buy. Baik. So far tuan jelas tak penerangan saya? Clear tuan. Terima kasih. Clear no? Okey, terima kasih tuan. Terima kasih banyak. Okey, so setiap kali price cuba menembusi resistance ataupun support, level tu dia akan jadi rapuh. Makin lama makin rapuh. Kan? Mungkin kali pertama dia tak lepas. Okey, kita dah ada satu support. Kan? Kali kedua dia turun, dia terjun terus. Maksudnya level support tu tak berapa nak kuat. So dia boleh turun ke bawah. Kan? Mungkin sebab momentum, mungkin sebab momentum ataupun apa tu yang macam rumput tu apa dah? Volume. Volume. Mungkin volume berkurangan masa tu. So dia punya kekuatan untuk menembusi level support atau resistance tu kurang. So dia akan beralih arah. Masa dia tengah naik, dia sampai resistance tapi volume kurang ataupun momentum tak kuat, dia boleh turun balik. Begitu juga sebaliknya, masa dia tengah turun, dia sampai ke level support, volume ataupun momentum tak kuat, dia boleh naik balik. Okey tak tuan? Okay. Alright, cantik tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Zarif. Jadi itulah dia untuk support dan resistance. Jadi kalau kita lihat di sini, fractal ni dah keluar, maksudnya dia akan berpatah balik, dia akan buy. Dia akan menjadi buy trend lah. Dan sekiranya dia break support ni, dia akan menjadi, kita tunggu dulu confirmation, dia akan test balik model yang baru, dia akan turun. Dia akan turun. Sekiranya dengan confirmation, mana kita nak confirm yang tu itu dia support yang paling akhir tuan sebelum dia naik. Itu yang tadi kita lihat, support dan resistance yang di mana Tuan Eddie tunjuk. Itu yang Tuan Zarif juga maklumkan, sama ada dia akan test sekali, dia dah test sekali, sama ada ini dia menjadi test dua kali, ataupun bila dia sekali lagi dia akan naik dan dia akan test balik. Maksudnya dia dah 3 kali. Selalunya 3 kali tu dah rapuh, tapi kadang-kadang ada juga menjadi 4 kali. Dia naik balik dan dia tam baru dia turun. Jadi kita dah tahu bahawa lantai kita katakan support ni pada M5 lantai ni mana dia dah test sekali, 2 kali, 3 kali dah makin rapuh lantai tu dan baru dia tembus. Tapi siapa yang tanya tadi ya? Nash. Tuan Nash ya? Selalunya dia akan patah balik, dia akan test balik tempat yang dia dah tembus. Dia akan test balik, dia naik dan dia baru dia turun. Dia dia akan test, bila dia tembus dia akan test balik. Faham?
Manis. Maknanya tuan, test yang kali ketiga tu dia tembus tu kita tak boleh masuk enter sel kan? Kiranya kali ketiga dia dah tembus, dia akan test balik dan dia terus turun. Terus pun dia tak Tapi walau bagaimanapun ini adalah analisa. Kalau tepat, kalau kita kata 3 kali dia dah terus turun pun saya tak boleh kata confirmation lah, tapi melalui analisa selalunya berlaku begitu. Jadi kita trade tu, dia tu 2, 3 dia akan terus berubah. Tuan Mamang tolong lukis apa yang saya nak kata ni. Okey, baik. Okey, lah ni kita nampak Tuan Mamang ada tanda satu level support dekat 87.881. Betul tak? Semua orang nampak kan? Betul. Okey. Lah ni Tuan Mamang cuba buat satu garisan, dia turun lebih sikit daripada situ. Lagi. Okey, cantik. Stop. Okey, daripada situ, lah ni tuan-tuan cuba bayangkan price ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia akan naik balik. Dia akan naik pergi cari balik level resistance 8804 tu, 804 tu. Atas sekali terus. Okey, yang tu yang pertama. So menunjukkan yang penurunan yang dia buat ni hanyalah sebagai fake breakout. Yang kedua, okey, padam balik yang dia naik tu. Dah pergi kat okey, cantik. Yang kedua, price akan cuba naik balik. Price akan cuba naik balik. Dia sampai 87881. Okey, masa price ada dekat sini, sebelum dia naik sampai 804 tadi tu kan. Okey, masa price ada dekat situ, kat level bawah tu, kita boleh cuba tengok sama ada price action ataupun candlestick membuat rejection dekat level tu. Okey, bila kita nampak price action membuat rejection dekat level tu, kita boleh cari peluang untuk sell. Bermaksud level support tadi dah menjadi level resistance. Faham tak? Yang ni agak advance sedikit daripada apa yang kita duk bincangkan tadi. Tapi bolehlah saya nak cerita sebab kalau tuan-tuan semua dah faham support and resistance. Faham apa yang saya cuba kata? Kau dengar macam apa dia ni duk merapu seorang-seorang ni. Kau dengar macam tu. Faham tak apa yang saya cuba terang tadi? Okey, tuan-tuan kena bayangkan macam ni tuan-tuan duduk rumah apartmen. Okey, dekat rumah apartmen ni dia ada banyak tingkat. Betul tak? Kalau tuan-tuan duduk dekat tingkat 5, okey, kena bayangkan tuan-tuan duduk kat tingkat 5. Lantai rumah tuan-tuan tu sama dengan apa? Tuan-tuan duduk tingkat 5. Lantai rumah tuan-tuan tu adalah ceiling kepada tingkat 4. Betul tak? Cuba tulis tak? Kalau faham apa yang saya kata ataupun betul, cuba tulis dekat chat. Betul. Okay. So, kita punya lantai, kita di tingkat 5, lantai kita tu adalah ceiling tingkat 4. Manakala kita punya ceiling pula adalah, siapa boleh jawab? Kita punya ceiling pula atas. Ya, lantai untuk tingkat 6. Okey, so macam yang dalam gambar rajah ni, kita duduk dah tingkat 5, kita turun ke bawah ke tingkat 4. Lah ni kita nak naik balik tak boleh. Sebab apa? Sebab dekat situ dah jadi ceiling. So, price akan membuat rejection. Kalau dia buat rejection, kita boleh cari peluang untuk sell. Dia akan turun. Faham tak tentang tu? Okay, yang ni yang dia kata breakout and retest. Dia buat breakout, dia cuba naik balik, dia nak test balik sama ada level tu
dah jadi resistance ataupun masih lagi level support yang mudah untuk dia naik atas balik sampai ke 88804 tu. Kalau ada rejection di sekitar 87881 ingat saya kata sekitar. Maksudnya dia bukan yang nak kata tepat dekat atas line tu, tak, tapi dia sekitar kawasan tu. Boleh jadi rejection tu dekat 87.995. Tapi dekat sekitar kawasan tu kalau dia membuat rejection turun ke bawah, dia boleh turun ke bawah lagi. So dekat situ kita akan cari peluang untuk sell. Sama juga untuk kalau dibuat kenaikan. Kalau dibuat kenaikan melebihi 88804 tu, maksudnya daripada tingkat 5 dia dah naik ke tingkat 6. Tapi dia nak turun balik, tak boleh dah. Maksud kata, ceiling tingkat 5 tadi dah jadi lantai tingkat 6. So, dia boleh naik lagi. Mungkin dia pergi cari ceiling tingkat 6 ataupun seterusnya. Oh, macam tu. Faham? Faham tak? Tuan Zarif, Ya? nak tanya sikit. Ya. Kalau pada masa sekarang ni, sekarang dalam keadaan price tu sampai pada level 87995 tu, Ya. kita kat area sini, price tu daripada mula-mula tadi pada candle merah tu dia turun ke bawah, betul? Ya. Lepas tu dia naik ke atas tu sampai ke garisan yang sampai ke 87995 tu, pada waktu ni dia dalam keadaan support kan, dia jumpa support balik yang dulu kan. Ya, betul. Betul. Tapi waktu tu kita tak boleh kalau price tu terus ke atas sampai ke level 8804 tu sampai ke atas. Ya. Kita tak boleh masuk buy kat situ Ke macam mana? Kita tak faham. Boleh? Okey. Kalau tuan tengok candle yang duk berjalan lah ni pukul berapa? 8.34, dia lebih kurang 9 minit lagi. Candle ni akan complete. 10 saat lagi candle ni akan complete. Tuan rasa dia membuat rejection ke tak dekat level support tu? Sekarang ni candle dia naik ke atas lagi ni. Tak, tu soalan saya. Tuan rasa dia membuat rejection ke tak dekat level support tadi tu? Dia membuat rejection. Dia naik ke atas lagi kan. So kalau dia membuat rejection dan tuan nampak analisa macam ni, tuan rasa okey, ni dia buat rejection ni dekat level support. So tuan entry lah satu buy. Dekat mana tuan nak letak stop loss? Stop loss di bawah lah. Tapi kalau saya pula, sebab dia candle macam ni kan, macam ni bagi saya candle ni macam kurang cantik kan. Candle ni kita panggil doji. Tapi boleh lah, ni high risk high return punya candle lah. Bila doji ni bermaksud price tak tahu sama ada dia nak naik ataupun dia nak turun. Sebab tu kita tengok dia punya shadow atas dan bawah panjang, dia punya body sikit. So kalau dalam case macam ni, kalau kita entry buy, kita akan letak stop loss bawah daripada level shadow tu. 87570 tuan, boleh? Itu kalau macam tu. Okey, kalau saya nak letak stop loss, saya tak tengok area tu, saya tengok berapa banyak yang saya sanggup nak loss. Berapa banyak yang saya sanggup risikokan. Kalau saya sanggup risikokan $3, saya letak kat $3. Kalau saya sanggup nak risikokan $5, saya letak kat $5. Maknanya untuk kita decide sama ada price tu akan naik lagi, kita tengok candle last, apa formation candle last yang terbentuk tu tuan, betul? Ya, macam candle ni lah. Macam candle ni. Okay, faham. So saya ingatkan pada level, sorry lah kalau saya salah, minta maaf. Saya tanya tu, ingatkan pada level 87881 tu boleh kita masuk buy, tak boleh Boleh, betul. Saya kata kalau untuk kita nak masuk buy di area support, make sure kita ada reason untuk masuk buy. Macam contoh dia ada buat rejection. Okey, kita boleh masuk buy. Contoh lagi, dia ada buat ABC buy dekat level support tu. Lagi bagus. Faham. Terima kasih banyak, itu yang saya tanya awal-awal tadi tu tuan. Kan. So untuk setiap entry, kita nak buat entry, tak kisahlah sama ada buy ataupun sell, kita kena ada reason untuk kita entry dekat situ. Sebab tu setiap kali kalau saya bagi signal, setiap kali saya bagi entry, saya akan bagi reason kenapa saya entry dekat situ. Saya akan kongsikan apa yang saya nampak dengan semua orang. Saya tak berapa saya duduk senyap. Kalau tidak, orang akan tanya-tanya, apa dia ni buat bagi entry tadi kat situ lah. Walaupun entry saya kena stop loss, saya tetap akan bagi reason kenapa saya entry dekat situ.
Sebab yang tu penting untuk kita buat penambahbaikan dekat diri kita balik. Sebab tak kisahlah kita belajar teknik setinggi mana sekalipun, walaupun kita ada ilmu teknik 7 petalan langit membelah bumi merendangi lautan berapi sekalipun, kena ada SL dan tak ada satu teknik pun dalam dunia ni yang boleh dikatakan 100%. Tak ada. So sebab tu saya ulang balik tadi, bila kita nampak okay, ni ada rejection ni dekat level 87881. So aku nak entry buy lah, kita pun buy. Tapi dekat mana kita nak letak stop loss? Yang tu yang penting. Berapa banyak yang kita sanggup risikokan. Macam saya tak tengok pips. Saya tengok berapa banyak yang saya sanggup risikokan. Kalau saya entry 0.01, katakanlah okay, untuk ni aku sanggup nak riskkan $3. So saya tarik stop loss saya sampai $3. So bila saya buat macam tu, hati saya akan tenang. Apa jadi sekalipun saya tahu saya hanya akan loss sebanyak $3. Kalau saya ada $50, saya baru loss $3, saya ada lagi $47 lagi yang saya boleh trade. Tapi kalau saya entry 0.01, lepas tu saya tak letak stop loss, lepas tu saya akan menangis di bujur katil. Kan? Yang tu hakikat. Apa yang saya cerita ni saya pernah buat dulu masa saya bodoh sombong. Saya abang betul ya, masa saya bodoh sombong. So bila dah lama dalam dunia trading, saya macam okey, baru tahu rupanya stop loss ni adalah salah satu daripada setup yang kita kena disiplinkan diri kita untuk letak. Tapi janganlah letak stop loss 10 pip. Tak, dan nak menyawa kena dah lagi. Macam tu lah contoh dia. So untuk setiap entry kita, walaupun di level support ataupun di level resistance, make sure akan ada reason. Okay, contohnya rejection, ada setup ABC, ada apa tadi tu, chart pattern, dia akan ada banyak reason. Okay, tapi make sure bagi ada reason yang solid lah. Jangan reason dia ialah aku rasa lah dia nak naik, tu aku bohong. Memang tu kita rasa menangis di bujur katil lah. Baik, Tuan. Okay, so alright, thank you so much. Alhamdulillah. Sorry saya nak tanya sikit. Tuan, nama you apa Nama saya ke? Ya. Zarif. Zarif Ya. Z-H-A DZARIF. Oh, D. Okay, D-Z-A-R-I-F. Tak ada, tanya je. Lain kali kalau you tengok you bagi signal, kita follow je lah. Ada, sebenarnya semua signal provider boleh follow. Tak ada masalah. Sebab we have been verified by Datuk Jamil himself. To be a signal provider is not an easy task. We have to go through a rigorous 2 weeks of training by Datuk Jamil himself. Yeah. Just a joke ni lah. Yeah, no worries. I understand. No tadi worries. pun saya follow, malam tadi pun saya follow Moha punya signal. Okey juga Moha punya. Moha kira saya punya senior. Oh. Yep. Okay, thank you. Yep, no worries. Tuan Zarif, ada satu soalan tadi dekat chat. Ya. Dia tanya kalau dekat sideway macam mana nak tanda support dengan resistance. Sama juga. Apa yang dimaksudkan dengan sideway? Harap tuan yang bertanya tu boleh buka mic and jawab. Saya akan betulkan. Kalau tak betul, saya akan terangkan. Harap tuan yang bertanya tu tolong buka mic and jawab. Apa yang dimaksudkan dengan sideways? Boleh Cik Hanapi boleh jawab? Cik Hanapi yang tanya soalan. Tuan sesi macam ni ada soal jawab, ada interaktif. Saya suka lah. At least participant tahu apa yang dia tak faham. Tu yang kita cuba nak buat tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kalau ada banyak participation daripada orang ramai lagi best. Betul. Tu boleh saya tak tahu betul ke tidak lah, sideway tu
pergerakan candle yang sebaris tu. Okay. Kejap. Bagi Bambang ID ya. Saya nak jawab dulu boleh ke tuan? Boleh. Saya nasihat bagi Ini Bambang macam, ID explain lah. Price tak menentu nak pergi mana. Sama ada nak buat direction uptrend ke downtrend. Dia sebaris je. Mr. Bambang atau ID explain lah. Okey. Bolehlah kita kata sebaris, tapi sebenarnya di antara high dan low dia adalah lebih kurang sama. Di mana kalau kita lihat di sini untuk sideway lah, tapi sideway taklah panjang. Di sini adalah area sideway lah. Di mana dia punya high dengan low dia lebih kurang sama je. Kita tengok. Sini ke sini dengan 5642 daripada sini ke sini pun dalam dengan 675 macam tu. Jadi kita boleh dapat lebih kurang sama. Jadi pergerakan market ni adalah antara buy dan sell adalah sama. Jadi kita boleh juga kita tanda ambil yang mudah kira yang kecil je lah sideway dia ni. Kalau kita tengok Bollinger Band pun agak mengecut. Di sini adalah Bollinger Band saya tandakan Bollinger Band, standard Bollinger Band. Jadi di sini adalah high dia. Dan di sini atau kita kata supportnya. Ini untuk time frame 5 dan ini adalah resistance dia. Jadi market akan turun, naik dia sampai di support ni dan dia turun. Cuba turun, dia naik balik tapi dia turun juga kepada support ni, hampir pada support ni dan dia akan naik. Kemudian baru dia turun, kemudian baru dia break ke bawah. Itu je lah market sideway. Market sideway kita boleh nampak di antara naik dan turun adalah sama. Hampir sama lah, bukanlah exactly. Kita kata sama dia punya peak tu, tapi hampir sama. Kalau 645 pada 675 lebih kurang je lah. Itu kadang market sideway. Dia sebenarnya dalam uptrend dan downtrend ada satu lagi lah sideway lah. Maksudnya kalau dia ini adalah uptrend, ini sideway, ini dia downtrend dan ini dia balik pada uptrend. Faham. Boleh tolong bagi contoh tak yang sideway tadi tu, macam mana kalau kita nak tanda SNR tu? Contoh-contoh. Contohnya yang saya maklumkan tadi lah. Di sini saya dah tanda SNR yang paling high, maksudnya yang paling tinggi. Okey. Kita lihat dia punya ni, dia punya kalau kita tukar pada line pattern, okey. Okay, ini paling high dan yang ini paling bawah. Kita boleh nampak. Okay, itulah dia. Jadi itu kita tandakan lah support dan resistance dia. Dan kita boleh lihat, kita dari segi kiri tu dia punya peak lebih kurang sama. Atau pergerakan market sideway lah. Normally kalau pada market sideway kita akan tunggu atau kita study dulu market sebelum. Kita akan study market sebelum. Market sebelum ni jadi kita market sebelum mungkin dia dah turun. Ada di sini yang kita akan kira ada beberapa yang chart pattern tadi tu. Adakah ini menjadi, kita akan tarik ada channel dia, sama ada dia akan menjadi bullish chart pattern atau bearish chart pattern. Jadi kat sini saya tunjukkan. Okay, sini kalau salah boleh bantu Okay, kalau kita sini kita buat channel. Sini ke sini. Dan dari sini ke sini. Jadi kita nampak dia punya yang tadi yang Tuan Eddie tunjukkan chart pattern tu. Naik, turun, naik, turun, naik, turun dan di sini dia turun. Dari sini kita tahu dia akan break. Dia jadi break dan dia akan terus turun sampai ke sini. Dia dikatakan dia pendant dia lah. Maksudnya daripada dari sini naik, turun, turun. Makin kecil boleh kita tarik trade line yang bawah dan trade line yang paling tinggi, sambungkan, kita dapat channel ni. Faham tak? Tapi chart pattern tu kita kena lihat selalu lah. Maksudnya kita kena hafal. Kalau dulu katakan tampal kat dinding. Kalau saya print tampal kat dinding. Oh, kita hafal. Dan kita boleh tengok. Oh, ni dia chart pattern.
Okay. Kita balik pada macam mana kita nak buy atau kita nak sell. Jadi kita nampak kat sini yang dikatakan Tuan Zahir rejection tu, mana hanya shadow saja ke bawah. Kalau body dia masih di center, kita tekan doji. Jadi kita lihat doji ni, kita tengok next candle. Next candle, nampak dia buy. Dia buy, tapi sampai di atas ni, shadow dia dah sampai resistance di atas, dia reject. Okay, bila dia reject, dan saya boleh kita lihat di sini dia reject, sama dia akan turun atau naik. Tapi bila support ni 2 kali terlepas, mungkin dia akan turun. Mungkin kita boleh sell. Sebab kita dah tahu dah sini yang dikatakan Tuan Zarif, resistant bila berada di ceiling adalah masa untuk kita letak sell. Kalau berada, candle berada di bawah, di support, yang mudah atau entry yang terbaik adalah buy. Bila kita dah lihat ni, kita boleh je sell. Kita sell, tekan ni kita sell dan kita tunggu. Mungkin kita tak ambil jauh, kita ambil 100 pip, 100 pip pun kita boleh grow account. Dia sedikit-sedikit. Kita masuk sell tu tanpa meletakkan TP ke masa pada level tadi tu. Okey. Bila kita boleh letak TP bila kita kata contoh kita sell. Kalau kita sell di sini, bila kita sell, dia punya stop loss adalah di atas ni, di resistance ni. Kalau dia break resistance ni, dia akan letak atas sikit. Dia break resistance ni, maksudnya dia dah ni lah. Ini kita punya stop loss. Dan kita punya kita ambil mudah aja untuk kita punya TP. Mungkin TP pertama, tengoklah berapa yang kita nak. Berapa ringgit? Ni RM2, cukuplah RM2. Ada juga yang kata taruhlah TP di bahagian support. Boleh juga. Kita boleh taruh di support. Sama ada dia akan sampai ke support atau tidak. Dia nampak rejection di sini. Kalau kita lihat, kalau kita sell, tapi dia ada rejection. Tapi kita tunggulah candle ni complete 5 minit. Adakah dia menjadi, tapi selalunya bila dia test, dia go balik pada support. Kadang-kadang dia tak habis, dia tak turun pada support bawah, mungkin turun pada sebelum. Dia nampak hasil juga kecilnya, resisten kecil, apa dia support kecil. Support kecil ni. Tuan, tanya lagi sikit, minta maaf lah banyak tanya. Boleh. Saya tak faham ni. Maknanya bila masa kita masuk sell tadi tu, pertengahan jalan sebelum candle biru tu keluar, kita boleh close lah, maknanya untuk ambil profit. Belum. Boleh. Perlu lah. Boleh. Boleh kan? Maksudnya kita akan grow lah. Kalau kita grow sikit. Ataupun kalau kita nak kata nak banyak terus, kita ambil terus, kita setkan TP lah kat bawah tu, betul? Ya, betul. Ataupun kita tengok signal dia bagi TP berapa, dia TP1, TP2, TP3, mungkin kita hanya fokus pada TP3. Jadi kita letak TP dekat TP3. Tapi kalau kita buat TP1, TP2, TP3, atau kadang modal kita kecil, mungkin kita buat satu entry lah. Mungkin kita rasa TP3 kita ambil. Jadi kita tunggu sampai ke TP3. Dia akan auto close atau kita lihat okey dah cukup ni, kita akan close. Oh, maknanya TP1, TP2, TP3 ni bagi kat signal tu, kita boleh masuk semua lah, ambil semua tiap-tiap kali. Kita terus setkan terus lah kan? Macam tu? Ya, betul. Okay. Boleh ambil. Kalau kita kata 3 entry, satu entry tu TP1, satu entry tu TP2, satu entry tu TP3. Ya, terbaiklah tuan. Lebih mudah. Baiklah malam ni, memang baru saya faham. Okey. Signal tu kan, bagi tu kan. Kalau tak kita tak faham. Tapi kita dah faham dah dia punya idea buy sell tu. Ke atas buy, ke bawah sell. Jadi tapi nak masukkan tu, kita kadang tersilap. Okey. Apa tuan, terima kasih banyak. Dah faham Baik, dah faham. Okay, alright. Alhamdulillah. Baik. Okay, nanti tadi saya dah sell. Tapi nampak dia buat rejection. Saya tak tahu juga. Kemungkinan candle ni hanya sebagai retracement dia sebelum dia turun menjadi sell. Retracement tu maksudnya kalau kita lihat kat sini contohnya di sinilah ada kenaikan dan kita nampak
dia akan keluarkan dia merah tu, dia punya retracement sekejap. Kalau expert lah, selalunya expert dia akan masuk lah. Turun dia masuk. Dia dah tahu benda ni akan naik. Ini dan dia terus naik. Ni ada yang, ini dia katakan apa? Ni dia buat base. Okay, ada apa lagi yang nak ditanya? Rugi juga. Itu kita bergantung lah. Kita punya nak tengok TP, kita punya stop loss. Mungkin kita kata tak apa, kita punya stop loss ni kat atas, kita tunggu. Dia break. Tak climb bagi over. Dah sampai pukul 11. Ada 7 minit lagi untuk pertanyaan. Okay. Okay, lepas ni mungkin sini boleh sambung. Nak tanya sikit, bila akan ada kelas mengenai Fibonacci dengan teknik ABC tu, ada tak? Okey, nanti saya akan brief sikit bagi Tuan Bambang ni, so saya akan recap untuk esok punya kelas. Thank you. Berkenaan kan boleh tanya admin. Memang ada kelas setiap Isnin, Rabu, Khamis, Sabtu dan Ahad. Lah. Tapi kadang ada juga special class yang diberi oleh sendiri oleh Datuk Jamil dan juga Tuan Aki kita. Ada apa pertanyaan? Sebab saya kadang-kadang yang Tuan Jamil punya tu saya tak boleh join. Saya cuma boleh join yang Cik Wani punya kelas saja pasal tu. Oh, okey. Mungkin terlepas pandang kot sebab kami ada offer dekat semua trader yang berkelayakan lah. Oh, okey. Ada beberapa pertanyaan lagi untuk Tuan Bambang. Yalah tuan, nak tanya sikit macam Cik Anafi tanya tadi tu, minta tolong explain sikit pasal swing trade dengan intraday tu. Macam mana tuan? Swing. Oh, swing and intraday, jenis trader. Jenis trader tu. Macam mana kita nak buat ni? Okay, untuk intraday tu, kalau dikatakan maksudnya kita tengok chart pattern tu dan kita buat analisa pada pagi. Kemudian kita masuk entry. Dan kita tunggu tengah hari kita tak tengok ni, kita tak tengok. Okay, maksudnya kita dah set kita punya SL dan kita set kita punya TP. Analisa lah, daripada analisa yang kita buat, analisa sebelum candlestick, sebelum kita trade tu, kita lihat daily, H4, H1, M15, okay, yang kita masuk entry. Bila kita masuk entry, memang intraday tu pagi kita masuk. Dah malam nanti baru kita buka. Intraday lah. Swing ni selalu dia main weekly ataupun daily. Tapi untuk ni kena modal yang besar. Sebab kadang dia punya floating agak besar. Kalau kita dengan modal yang kecil ni, kita nak main ni, semua juga dekat intraday. Kadang kalau kita lihat, kadang sebenarnya betul analisa tu, tapi dia kadang ada floating sekejap. Dia floating sebelum dia pergi ke ni. Jadi tak cukup modal tak boleh lah. Swing pun sama juga, ada main weekly ataupun monthly. Dia akan tengok dia punya analisa tu dekat weekly atau monthly, dia tengok. Dia boleh tengok kat weekly kita, kat monthly kita. Weekly. Ini adalah monthly, weekly. Jadi dekat sini dia mungkin dia buat taruh Fibo apa semua, dia dah jumpa ABC, dia taruh Fibo apa semua. Jadi kat situ kita nampak, okay, jadi dia ni. Jadi once dia masuk untuk minggu ni, dia tunggulah. Ini seminggu candle ni. Itu dia namakan swing lah. Jadi untuk satu minggu tu dia swing. Ini daily. Kita dah nampak daily dia. Jadi sehari dia punya pengiraan tu. Maknanya tuan, kalau maknanya kita katakan kita masuk, kita dah buat analisa pagi, katakan kita dah jumpa setup position tu, katalah kita jumpa position tu dalam pukul 11, katalah 11.30 atau pukul 2 lah, pukul 3 dah katakan. So kita tutup lah PC.
benda tu running lah, betul. Betul. So nanti malam pukul 10 baru kita buka balik dan tengok apa jadi, sama ada kita nak close ataupun dia akan automatic ambil kita punya TP ke ataupun stop loss, macam tu kan? Betul, tapi kita jangan hold, tu yang kita kata set XL tu. Tapi kalau modal besar boleh lah hold. Kalau saya main juga intraday tu, sebab busy, sibuk dengan kerja, saya masuk, saya letak XL lah. Bila saya dah taruh XL tu, jadi mudah. Jadi kalau dia kena XL tu taklah habis kita punya tu, itu money management tu penting kan. Money management tu penting. Kalau kita kata lebih kurang untuk intraday ni $10, $5, $7, $10, kita taruhlah XL tu. Jadi kita hit the XL, cukup lah. Maksudnya kita loss lah hari tu. Biasa dia punya loss, profit biasa. Dan kita adalah orang cakap tak boleh loss. Memang ada loss lah. Terima kasih Tapi tuan. tak bermakna loss kita akan loss lah. Loss sepanjang masa. Kita cuba study, mungkin analisa kita tak menjadi. Sebab ini hanya satu analisa daripada yang apa yang kita ajar semua adalah analisa. Bukan maksudnya confirmation. Confirmation pasaran akan pergi. Bila kita trade, pasaran akan down. Tidak. Sebab kita bukan tahu pasaran. Tapi analisa mengikut sebelum-sebelum ni, daripada analisa sebelum-sebelum ni, pasaran berbentuk begitu. Jadi itu. Tapi tak memang walaupun signal provider pun dia perlu analisa saja. Kadang-kadang bila tak jadi je marah pula. Jangan marah signal provider, memang tak jadilah. Sebab kalau siapa yang dah tahu, kalau kita boleh tahu, tak payah lama lah. Kita tahu 5 minit ke depan, kita boleh tahu, itu dah hebat. Ada orang yang tahu. Walaupun the next 5 minutes. Daripada analisa je kita lihat, oh ni next 5 minit dia jadi. Okey, faham. Ada apa lagi pertanyaan lain? Terima kasih banyak info tu. Okey, kalau tak ada apa pertanyaan, saya nak bagi recap untuk kelas esok lah. Boleh Bang? Boleh tuan, boleh. Yeah. Boleh tuan. Okay, sekejap saya share dulu gambar yang untuk esok. So esok malam kita ada nampak skrin yang saya share? Ada nampak? Nampak. Okey dah. Okey nampak Okey, besok kita ada topik teknik ABC. So kita dalam teknik ABC ni kita akan belajar sekali lah Fibonacci retracement. So kita ada belajar indikator-indikator lain yang boleh jadi guide dalam kita nak trade lah. So kita ada Bollinger Band, kita ada stochastic oscillator, kita ada moving average dan kita nak cari teknik mencari entry. So kat mana kita nak entry menggunakan Fibonacci retracement, menggunakan Bollinger Band, menggunakan stochastic dan moving average. So semua teknik-teknik ni agak mudah kita nak faham lah, mudah kita faham dan mudah kita nak apply dalam seharian kita nak trade ni. So besok boleh PM dekat admin masing-masing, tunjuk baki $50 USD. So kita akan buat session macam ni juga. So kalau boleh kita nak semua orang ready and dengan pertanyaan-pertanyaan. So macam hari ni memang best lah sebab ramai yang bagi input, tanya soalan. So sisi-sisi macam ni yang buat bagi kami pun tak tahu apa trader kami tak faham. So bila ada seorang tanya akan bantu, contoh kita ada 50 orang dalam ni, bantu 50 orang yang lain lagi untuk nak faham. Kadang dia pun tak tahu nak tanya apa kan. So benda-benda ni penting lah. So next kita ada lagi kelas kita ada kelas hari Sabtu kita ada kelas lagi bersama Tuan Sky Rider. So kita punya signal provider. Dia untuk kelas yang Sabtu ni dia kompreskan semua yang selama 3 hari ni ke dalam satu modul. Saya share dia punya. Tapi kelas esok malam siapa tak masuk rugi yo. Tuan Ipoi yo. Esok belajar Fibo sekali. Tadi dah tanya soalan kan Fibo. Ya, Fibo. Fibo ni memang tak ada teknik yang best lah kalau kita nak belajar. So hari Sabtu kita ada share button.
Okay, satu kita akan bersama Tuan Skyrider, Izzat, so signal provider daripada RTC. So kat ini kita akan kompreskan lah. So macam tadi siapa tanya ni pasal jenis trader, kita ada waktu terus niaga yang untuk kita nak trade. So kita akan belajar lagi lah. So semua apa yang kita belajar pada Isnin, Rabu dan Khamis akan dikompres dalam satu kelas pada hari Sabtu nanti. So esok kita akan go detail yang macam saya cakap tadi lah. Teknik ABC, Bollinger Band, Stochastic, Moving Average dan teknik mencari entry. So esok kita jumpa lagi. So untuk siapa yang join hari ni, terima kasih banyak-banyak. Saya harap kita boleh berjumpa lagi esok. Nak tanya sikit kalau Boleh? besok grup yang hari ni yang join ni boleh dapat join ke untuk esok? Boleh. Nanti PM dekat admin masing-masing. Oh, terima kasih. So kalau tak dapat, cuba PM admin masing-masing, nanti PM admin akan bantulah bagi link ataupun ni. Saya tak sure untuk kelas esok kita kena bagi tunjuk screenshot baki minimum 50 USD. But dia ni yang agak advance sikit. So kita nak komitmen daripada Boleh. ni lah. Boleh. Tapi still free lah. Ya. Okay. Terima kasih semua. Terima Nanti kasih. recording kelas ni pun kita dah buat recording. So kalau ada siapa-siapa nak buat ulang kaji, nanti kami akan share link lah. Lepas ni semua duduk dalam kelas RTC Classroom kan. So nanti kami akan share kat situ lah link untuk recording malam ni. Okay. Kata akhir daripada Tuan Nidi dengan Tuan Bambang. Kata akhir daripada saya, jaga money management lah. Kalau boleh stop loss tu wajib, bukan harus wajib. Kalau tak jaga stop loss tu memang mudah sangat ke laut lah, MC lah. Okey, itu sajalah. Terima kasih Tuan Adi, terima kasih kepada admin. Kata akhir daripada saya, sebelum kita entry tu, kita jangan rasa tapi kita lihat. Maksudnya kita kena tengok trend, kita kena tengok SNR, kita kena tengok lah. Jadi yang kita, ni rasa naik ni. Terus buy. Ni rasa, itu rasa tak boleh. Sebab analisa kita perlu lihat. Kita perlu lihat macam mana pergerakan candle, pergerakan chart pattern apa semua. Baru kita entry sama ada buy atau sell. Okay? Dan saya harap terus mengikuti kelas RTC ini. Sebab grup RTC kita memang dia ada macam-macam kelas dan macam-macam guru-guru sifu-sifu yang hebat dalam ni. Jadi kalau kita terus je follow kelas, insyaAllah kita akan lebih mahir. Dari hari ke hari, ada improvement lah daripada kita punya trade. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Semoga malam ni bermanfaat untuk semua and boleh dapat tangkap dan start profit lah. Okay, terima kasih semua. Saya endingkan kita punya kelas malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. wabarakatuh.